Salam sejahtera, selamat menonton Stesen 1 Malaysia. Segmen khas kami pada hari ini akan membincangkan tentang isu perdagangan manusia di Asia Tenggara. Kami telah menjemput pakar-pakar dan pihak berkepentingan untuk membincangkan laporan komprehensif tentang isu kritikal ini. Mari kita memulakan dengan Ketua Penyelidik Kajian kita, Dr. Jing Kai Jing. Bolehkah anda meringkaskan penemuan laporan anda? Terima kasih Harry. Pemerintahan manusia ialah isu penting di Asia Tenggara. Melibatkan buruh pasar, pemerintahan seks dan bentuk eksploitasi lain. Kepentingan budaya, sosial dan ekonomi yang unik di rantau ini menjadikannya mencabar untuk memahami isu ini. Mangsa utama adalah warga asing seperti pendatang, buruh asing, wanita dan kanak-kanak yang berpercaya dengan janji-janji kerajaan yang baik atau peluang pendidikan tetapi terpaksa bekerja dalam keadaan tidak berberi kemanusiaan atau dieksploitasi secara seksual. Untuk mencegah dan mengenami pembentangan manusia dengan berkesan di Asia Tenggara, peningkatan kerjasama serantau, penglibatan aktif daripada kerajaan, komuniti dan sektor swasta, dan meningkatkan sementara awam tentang risiko dan tanda-tanda pembentangan manusia diperlukan. Perdagangan manusia merupakan isu yang amat penting di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia. Pemahaman terhadap faktor yang membawa kepada kes perdagangan manusia adalah amat penting untuk membangunkan langkah pencegahan yang berkesan. Cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam mengenangi isu keselamatan sempadan harus diteliti secara menyeluruh untuk membangunkan strategi perlindungan sempadan Malaysia daripada perdagangan manusia. Objektif kita pada hari ini adalah untuk mengenal pasti faktor punca berlakunya isu perdagangan manusia di Malaysia. Selain itu adalah untuk menjelaskan cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan dalam mengatasi isu keselamatan sempadan di Malaysia. Dan bagi yang ketiga adalah untuk mengenal pasti kaedah pihak berkuasa mengatasi isu keselamatan sempadan di Malaysia. Seterusnya, marilah kita menjemput penyelidik artikel kita, Dr. Lopeng. Bolehkah anda mengesyorkan kita artikel-artikel utama yang berkaitan dengan perdagangan manusia? Artikel perlindungan hak maksa perdagangan manusia sudah cukup ke Malaysia oleh Rebecca Jaya Balat dan Rohaidan Odin mengkritik usaha Malaysia untuk menangani pembentangan manusia dan memberi perlindungan kepada bangsa. Ia mencatatkan bahawa walaupun Malaysia telah berusaha dengan perundangan, masih terdapat keperluan untuk menambah baikkan, termasuk perlindungan yang lebih baik untuk pembentangan. Maklumat yang lebih komprehensif tentang bangsa dan peningkatan perlindungan kanak-kanak dan eksploitasi. Artikel Azrina Damayani, Sulhana Cicai, Universiti Buruh Indonesia Malaysia dan Perbentangan Manusia dari perspektif keselamatan manusia mengkaji hubungan kompleks antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di wilayah Riau. Ia menunjukkan kesan ekonomi akibat penghijraan, faedah Malaysia daripada pasaran buruh yang stabil dan pengaruh Indonesia yang semakin meningkat terhadap pekerja Indonesia. Artikel itu juga membincangkan perbentangan manusia, langkah kerja undang-undang yang mengehatkan buruh asing dan kepentingan menangani hak asasi manusia. Artikel persepsi pelajar kerja sosial terhadap perbentangan manusia di Malaysia oleh Zulaikha MZ, Luqman ZM, Azlini Sheikh dan Romala Reza menekankan kepentingan pendidikan kerja sosial dalam memerangi perbentangan manusia. Ia menekankan keperluan untuk pendidikan tertumbuh untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah pemodenan termasuk eksploitasi kanak-kanak dan belia. Artikel ini berfungsi sebagai alat untuk memahami keperluan usaha selanjutnya untuk meningkatkan pendidikan dan latihan dalam isu kritikal ini. Terima kasih Dr. Lopeng. Bagi meneruskan segmen ini, marilah kita menjemput penyelidik akademik kita, Dr. Samson Tong. Bolehkah anda menjelaskan kepada kita metodologi kajian yang dilaksanakan? Kajian ini bertujuan untuk menyiasat dan kronologi perdagangan manusia di Asia Tenggara menggunakan kaedah pengumpulan data daripada Universiti Tun Hussein Malaysia. Alat pengumpulan data termasuk swastika, pola temuan, kaedah pengetahuan dan kaedah rujukan. Analisis perbandingan digunakan untuk menyarankan persamaan dan perbezaan dalam amalan dan dasar perdagangan manusia di seluruh Asia Tenggara. Kajian literatur menanggungi berbagai topik yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan menggunakan pasti jurang pendidikan. Terima kasih Dr. Samson Tong. Seterusnya, bagi menjelaskan dapatan kajian terkini terhadap isu perdagangan manusia, marilah kita menjemput pakar isu perdagangan manusia kita, Dr. Tay, dan ahli ekonomi pakar, Dr. Han Yu Chen, bagi menjelaskan kepada kita faktor pencetus isu perdagangan manusia. Sekarang kami akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mencetuskan isu perdagangan manusia di Malaysia. Antaranya adalah buruh paksa dan eksploitasi, eksploitasi domestik dan seksual, rasa dan pelibatan kerajaan, kebakaran selektif jenayah, bergantungan kepada buruh asing, perlindungan dan sokongan mangsa yang tidak mencukupi, dan akhirnya cabaran dalam pelaksanaan dasar. Satu jajaran di kalangan peraja Eutation telah dibuat dan data-datanya adalah seperti berikut. Faktor pertama adalah buruh paksa dan eksploitasi. Responden telah bersetuju dengan faktor tersebut kerana perkara ini boleh dikaitkan dengan sifat buruh paksa yang menguntungkan penyelundup, kelemahan individu yang terdesak dari segi ekonomi, permintaan global untuk buruh murah, dan penguatkuasaan undang-undang yang lemah di kawasan tertentu. Walau bagaimanapun,
Responden yang tidak bersetuju disebabkan oleh situasi ini berkemungkinan disebabkan oleh kerumitan punca pemedangan. Tarifkan buruh paksa yang tidak jelas dan kecenderungan untuk mengabaikan faktor pengaruh lain seperti aspek budaya, politik dan sosial. Seterusnya, faktor kedua adalah eksploitasi domestik dan seksual. Responden bersetuju bahawa eksploitasi domestik dan seksual adalah faktor penting dalam perdagangan manusia kerana ia menunjukkan kelemahan dalam situasi domestik dan sifat eksploitasi seksual yang menentukan. Manakala, berkritik berpendapat bahawa kalau seluruh tumpuan fokus ditekankan semata-mata pada aspek ini adalah terlalu memandang rendah terhadap isu tersebut dan terlalu mengabaikan aspek penting lain seperti kesusahan ekonomi dan ketidakstabilan politik. Ringkasnya, mereka mendapati bahawa kekalan eksploitasi domestik dan seksual adalah terlalu kecil untuk diambil kira sehingga tidak memainkan faktor penting. Di samping itu, faktor ketiga adalah rasa dan pelibatan kerajaan. Peserta bersetuju bahawa rasa dan pelibatan kerajaan adalah faktor penting. Kepercayaan ini berpunca daripada idea bahawa rasa menjejaskan kecekapan penguatkuasaan undang-undang dan membenarkan rangkaian perdagangan manusia berkembang. Sebaliknya, responden tidak bersetuju dengan alasan bahawa tidak semua kerajaan yang rasa mempunyai isu perdagangan manusia yang teruk dan menekankan sifat perdagangan manusia yang kebabagaian. Faktor seterusnya adalah kebakaran sedikit jenayah. Responden bersetuju bahawa kebakaran sedikit jenayah adalah faktor utama peran keupayaan organisasi dan motivasi keuntungan yang menjadikan mereka pemain utama dalam perdagangan manusia. Manakala, terdapat juga responden yang tidak bersetuju kerana terlalu memudahkan isu atau mengaitkan komuniti tertentu secara tidak adil dengan sedikit jenayah. Di samping itu, ketergantungan pada buruh asing. Peserta bersetuju bahawa punca tersebut penting bagi perdagangan manusia. Kelemahan pekerja asing, terutamanya dari negara miskin, menjadikan mereka mudah menjadi sasaran. Pengkritik berpendapat bahawa tidak semua sistem buruh asing harus dikaitkan dengan perdagangan manusia kerana mereka menekankan kepentingan menangani punca seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Faktor keenam adalah perlindungan dan sokongan mangsa yang tidak memadai. Responden bersetuju faktor tersebut mencetuskan isu perdagangan manusia kerana kekurangan sokongan menjadikan mangsa lebih cenderung untuk diperdagangkan semula. Responden yang tidak bersetuju menegaskan bahawa tumpuan yang diberi kepada sokongan mangsa akan mengabaikan isu yang lebih luas yang mendorong perdagangan manusia. Akhirnya, cabaran dalam pelaksanaan dasar. Kebanyakan responden bersetuju dengan faktor ini kerana penguasaan dasar anti perdagangan yang tidak berkesan menunjukkan peluang kepada pedagang manusia. Walau bagaimanapun, terdapat juga responden tidak bersetuju dengan alasan bahawa tumpuan harus diberikan kepada menangani punca seperti kemiskinan dan ketidaksamaan, bukannya hanya pelaksanaan dasar. Terima kasih Dr. Tayu dan Dr. Hani Chen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Bila binti Ahmad Faris, nombor metrik AF 200143. Saya akan membentangkan berkaitan cabaran yang dihadapi kerajaan dalam menangani isu keselamatan sempadan di Malaysia. Terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh kerajaan. Yang pertama, dapat dilihat dalam carta pertama, iaitu kerumitan cabaran merentas sempadan. Responden yang bersetuju berkemungkinan menyedari bahawa menangani perdagangan manusia memerlukan kerjasama antara negara-negara ini dan penyelarasan usaha untuk menangkap pemerdagang, menyelamatkan mangsa dan mencegah aktiviti haram. Kesaling hubungan isu-isu ini menjadikannya mencabar untuk diselesaikan. Di samping itu, sesetengah responden mungkin tidak bersetuju kerana kepercayaan bahawa kerumitan isu rentas sempadan tidak begitu ketara seperti yang digambarkan. Mereka mungkin berhujah bahawa langkah penguatkuasaan negara yang lebih kuat mungkin mencukupi tanpa memerlukan kerjasama rentas sempadan yang meluas. Walau bagaimanapun, perspektif ini mungkin memandang rendah sifat saling berkaitan perdagangan manusia. Seterusnya, dinyatakan dalam carta kedua, iaitu cabaran kumpulan yang terdedah. Perjanjian itu mungkin berpunca daripada pemahaman bahawa memerangi perdagangan manusia melibatkan usaha yang disasarkan untuk meningkatkan kesedaran, memberikan sokongan dan memperkasakan komuniti yang terdedah seperti wanita, kanak-kanak dan golongan yang kurang berkemampuan untuk menentang kemajuan perdagangan. Walau bagaimanapun, terdapat sesetengah responden mungkin tidak bersetuju kerana mereka percaya bahawa kumpulan yang terdedah bukanlah sasaran utama perdagangan manusia dan mereka percaya bahawa kempen kesedaran mahupun program sokongan tidak semestinya berkesan. Namun, secara realitinya, perdagangan mengeksploitasi kelemahan kumpulan ini dengan ketara, menjadikan mereka tumpuan utama dalam usaha anti perdagangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Rahman bin Abdul Aziz dan komiti saya adalah MP 20191. So saya akan membentangkan carta bagi nombor 3 iaitu pada faktor pelbagai laluan dan kaedah. So untuk responden yang bersetuju kemungkinan mereka bahawa mereka setuju untuk menginovasi kaedah mereka secara berterusan dan menjadikan pengesanan dan penjagaan lebih berjangka. Seterusnya, bagi sesetengah responden, mereka tidak bersetuju kerana mereka berasa pihak berkuasa boleh mudah untuk menyesuaikan diri dan melalui penghinaan dari segi kaedah dan laluan. Walau bagaimanapun, penduduk selalu selangkah ke depan kerana mereka menggunakan teknik yang canggih untuk menghinakan penguasaan undang-undang dan kesedihan pendapat mungkin memandang rendah tentang kompetensi isu ini.
responden bersetuju mungkinnya mereka memahami bahawa Indonesia dan Malaysia menghadapi cabaran seperti kekurangan sumber, isu penyelarasan, mereka perlu teknologi dan peralatan moden. Seterusnya mereka tidak bersetuju kerana mereka percaya bahawa undang-undang dan mekanisme penguasaan yang sedia ada adalah mencukupi. Untuk bagi faktor yang terakhir ini, responden bersetuju kerana menyedari bahawa barisan satu adalah penting untuk mencegah dan menguasakan undang-undang terhadap dan melindungi masa pembendakan manusia. Akhir sekali, sesetengah responden ini mungkin tidak bersetuju kerana kekurangan mereka tentang kedaulatan undang-undang dan kebijakan bahawa kerjasama antarabangsa ini mungkin tidak berkesan lagi. Seterusnya, bagi menjelaskan kaedah yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk menangani isu keselamatan sempadan di Malaysia, kita akan menjemput pakar keselamatan sempadan kita, Dr. Tan Lee dan Dr. Siwan sebagai wakil NGO untuk menjelaskan sebab pemilihan responden. Terima kasih. Pertama sekali, bagi inisiatif kerajaan, majoriti yang menilai keberkesanan pada skala 4 berkemungkinan merasakan bahawa pengawasan undang-undang dan dasar yang konsisten dan teguh telah memberi kesan yang ketara. Manakala bagi 2% yang menilai keberkesanan pada skala terendah adalah disebabkan kekurangan undang-undang dan dasar komprehensif yang menyasarkan pembendakan manusia yang teruk. Penarapan ini menggambarkan penguasaan yang lemah dan pelaksanaan inisiatif berkaitan diburukkan lagi oleh sumber dan kerjasama yang terhad. Seterusnya, bagi usaha perlindungan adalah satu lagi langkah penting. Responden menilai usaha ini pada skala tertinggi, menunjukkan kepercayaan terhadap usaha perlindungan standar tertinggi, termasuk penjagaan menyeluruh yang menangani semua aspek pemulihan dan pemulihan mangsa. 2% menilai keberkesanan pada skala 1, menunjukkan kekurangan program perlindungan yang mencukupi untuk mangsa pemerdagangan manusia. Sejaya itu, bagi kempen kesedaran awal, 42% menilai kempen ini pada skala 4, menandakan penglibatan yang berjaya dengan khalayak yang ramai dan penyampaian maklumat yang komprehensif. 4% menilai keberkesanan pada tahap terendah, mencadangkan kempen yang gagal berkomunikasi dengan berkesan atau menarik perhatian khalayak sasaran. Seterusnya, tindakan perundangan adalah penting dalam menangani pemerdagangan manusia. 48% responden menilai keberkesanan tindakan ini pada tahap tertinggi, menunjukkan bukan sahaja undang-undang yang komprehensif, tetapi juga penguasaan yang boleh disesuaikan dengan corak pemerdagangan yang berkembang. Seperti yang dijangka, tiada responden menilai keberkesanan pada tahap terendah. Akhir sekali, bagi sumbangan NGO terdapat 42% menilai sumbangan NGO pada skala 4, menunjukkan kehadiran yang kukuh dalam bidang-bidang utama dan kesan yang ketara terhadap memerangi pemerdagangan. 2% menilai keberkesanan pada tahap terendah, mencadangkan jangkauan dan impak yang terhad, terutamanya di kawasan yang paling terjejas oleh pemerdagangan manusia. Pemahaman menyeluruh tentang masalah perdagangan manusia di Malaysia ini boleh membimbing pembangunan dasar dan tindakan yang lebih berkesan di seluruh Asia Tenggara. Dengan menilai keberkesanan sistem yang sedia ada, kajian ini menyumbang kepada penambahbaikan dasar dan penguatkuasaan undang-undang yang berkesan dan usaha pencegahan yang lebih baik meningkatkan usaha memerangi isu global ini.